Um, Okay, sebelum kita mulakan, nama saya Siti Umairah binti Kunjumaha. Saya ditaja dalam perniagaan yang sangat hebat ini oleh kakak dan abang ipar saya, iaitu Puan Siti Zubaidah dan Encik Syarudin. Platinum saya, Puan Siti Kashira dan Encik Syarif. Saya, ibu dan ayah, Puan Kunju Emma. Dan saya dipantau dengan penuh kasih sayang oleh edisi kesayangan kita semua, iaitu edisi Cikgu Ramli dan Puan Noliza. Okey, boleh bagi ikon bunga-bunga di ruangan chat sebagai tanda awesome, sebagai tanda terbaik untuk saya punya barisan penajaan. Okey, pada hari ini kita tak rugi tak rugi anda meminjamkan masa anda, meminjamkan telinga dan mata anda untuk kita pada hari ini, kerana kita ada banyak sangat perkongsian yang sangat best. Okey, sebelum saya memanggil presenter kita yang pertama. Okey, minta maaf ada kawan yang belum tutup video, boleh tutup video, mana kot-kot belum sempat pakai tudung ke kan? Tengok handphone masing-masing minta maaf. Okey. Tanpa membuang masa, saya panggil presenter yang pertama, iaitu bakal SP Amani. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Alhamdulillah, hebat-hebat. Okey. Nama saya Aiman Amani Zulkifli. Saya ditaja oleh ibu saya, Ismailiza. Dia di bawah Emerald Nick Fazlina dan juga Diamond Linda Ismail. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh bagi kawan-kawan boleh bagi lambang api sebab di atas barisan penajaan Amani. Oh, nama Aiman Amani ya? Tapi selesa panggil Amani lah ya? Boleh je. Okey Amani. Sebagai Amani seorang Gen Y kan, selalu orang selalu cakap MW ni dah lama, dah tak relevan, bisnes makcik-makcik kan. Tapi kenapa Amani pilih MW sebagai kerjaya, ataupun Amani ada kerja lain ke? MW sebagai apa tu orang cakap, side income saja ke macam mana? Okey. Sebenarnya saya unemployed daripada tahun 2021. Saya buat MW ni atas sebab sebenarnya saya dah lama kenal MW daripada ibu saya. Tapi bila ibu saya suruh saya buat MW daripada tahun 2017 macam tu, saya tak nampak MW ni macam mana, sebab saya nampak orang-orang tua je yang buat MW. Orang-orang yang yang bayi-bayi umi, yang bayi-bayi makcik-makcik je yang buat MW, yang buat demo produk, yang share pasal produk. Jadi saya tak tahu sebenarnya macam mana saya nak jual barang-barang MW, nak jual produk MW. Ada korang nak beli kan? Sebab itu kan bisnes makcik kan. Tapi sebenarnya tanggapan tu salah, sebab sekarang kita ada teknologi. Teknologi ni orang tua, orang bayi-bayi makcik-makcik, dia dah tak pandai nak tekan teknologi tau. Dia akan tanya juga kita, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat konten TikTok? Macam mana nak buat IG story? Macam mana nak buat status WhatsApp ni? Tak reti lah, dia akan tanya kita. Sebab tu hikmat kebolehan Gen Y yang kita ada untuk guna teknologi, itulah yang kita guna untuk share produk-produk yang produk-produk MW. Okey. Sebenarnya Amani nampak mula-mula bila Amani tahu ibulah yang cerita kan, tapi masa tu bagi Amani dah terlewat, sebab Amani start buat MW ni 4 bulan lepas. Yang betul-betul buat. Tapi ibu Amani dah register start tahun 2017. Bagi Amani daripada tahun 2017 sampai sekarang, sampai bulan 4 bulan lepas, sangat buang masa. Amani rasa macam menyesal tak start daripada dulu lagi benda ni. Sebenarnya benda ni bukannya produk macam makcik je. Produk daripada kanak-kanak, hinggalah dari orang dewasa, hingga orang warga emas, semua boleh guna, bukan macam makcik je. Okey. 4 bulan lepas, Ibu Amani start cerita yang dia cerita marketing plan MW, bla 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 bla. Oh, Amani tahu lah, rupanya MW ni bukannya bisnes macam makcik, sebab dia sebenarnya long term business. Dia bukan skim cepat kaya tau. Bukan kita buat hari ni, esok dah dapat result, esok dah jadi kaya, esok dah dapat 2,000, dah dapat 4 figure, esok dah dapat 5 figure. No, dia perlukan step, dia perlukan proses. Okay. Jadi Gen Y ni kita kena guna kebolehan kita untuk share pasal produk kita. Bukan jual produk tapi share produk.
Okay, share produk macam mana? Kita guna, contoh kalau kita guna Bio C+, kita ambil gambar, tunjuk video. Okay, hari ni saya minum Bio C+, tunjuk dekat story, tunjuk dekat IG. Okay, Amani start buat benda tu 4 bulan lepas. Bila Amani start buat benda tu, rupanya ramai je orang yang nak cari barangan MW ni. Bukannya macam makcik je tau. Okay. Wow. It was very amazing. Amazing sangat. Rasa macam, oh ada rupanya orang nak pergi dengan aku. Macam tu lah. Rugilah aku tak start daripada dulu kan. Okay. Benda tu lah sebenarnya yang jadi apa tu, mercu tanda untuk Amani start benda ni. Untuk Amani start bisnes ni. Selain daripada tu, bisnes ni bukannya apa tu, dapat duit je bulan-bulan. Bukan dapat bisnes bulan, bonus bulanan, tapi bonus tahunan, pencen, boleh diwarisi. Bila kita dah ada legasi, bila dah dapat masuk 21%, kita dah ada legasi, kita dapat pencen, kita boleh pergi travel free, boleh diwarisi ke anak-anak, semua tu. Okay, Amani nampak benda tu. Sebab makcik-makcik, dia bila dia dah start umur 50 tahun dah ke atas, dia dah tak larat. Dia akan pas benda tu kepada anak-anak dia. Sebab itulah macam Ibu Amani, okay, dia dah suruh Amani buat benda ni. Tapi Amani tak nampak daripada dulu. So Amani start 4 bulan lepas. And I was very regret lah benda tu. Kenapa tak start daripada awal. Okay. Wow, kiranya Amani mula-mula hanya menolong ibu. Lepas tu terjebak sekali lah. Ya, betul. Betul. Tapi kiranya jebakan, ada yang tanya dulu belajar apa? Dulu, Amani sebenarnya graduan daripada UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Lepas tu, Amani tak ada kerja, tak sambung belajar. Amani ikut husband pergi Egypt. Bila kita dah start berumah tangga, kita akan fikir tau, nak dapat income daripada mana. Aku ni nanti nak kerja apa? Aku nanti anak-anak nak bagi duit apa, nak bagi makan apa. Semua tu kita kena fikir tau. Bukan orang lelaki je kena fikir. Perempuan pun kena ada duit. In case kalau lelaki kita buat hal, kita boleh langgar je dia macam tu. Sekarang tak ada kerja apa. Sekarang memang duduk rumah je. Totally duduk rumah jaga anak. Okay. Wow. Betul lah. Kita sebagai perempuan memang kena sediakan payung sebelum hujan lah orang kata kan. Yes, betul. Ni akak tertarik yang pergi Egypt apa semua tu. Habis memang Amani balik Malaysia, tak ada kerja apa, hanya buat fully English sahaja. Ya, betul. Betul. Wow. Tapi Amani buat part time English tutor sebab Amani sebenarnya nak jadi educator tapi tak sanggup nak tinggal anak during weekdays. So tinggal anak during weekend je lah dalam 4 hours macam tu sebab part time English tutor macam tu lah. Stay juga nak mengajar orang. Betul juga dalam yang pun Stay juga ada. InsyaAllah. Amin. Wow. Ajar orang jadi jutawan dalam MW. So my big why is my daughter lah actually. Sebab bila dah ada anak ni kan, kita sebenarnya tak sanggup nak bagi anak dekat pengasuh. Kita nak jaga sendiri anak kita, tak nak makan gaji, tak nak terabai. Jadi sebab MW ni dia menjanjikan family dan juga freedom. Kita boleh duduk rumah, sambil-sambil duduk rumah, sambil-sambil sharing dekat media sosial, boleh dapat income. Boleh sambil-sambil coaching online dengan team, boleh dapat income juga. Tak semestinya keluar dapat duit, duduk rumah pun boleh dapat duit juga dengan MW. Itu yang Mani nampak lah. Betul kan? Maksudnya kita ada anak depan mata kita, duit pun kita dapat. Betul. 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 Memang akak setujulah bila Amani cakap tak sanggup nak hantar ke pengasuh. Sebab sekarang punya masa lah kan. Pengasuh banyak sangat kita dengar. Bukan nak cakap tak bagus hantar, jangan hantar pengasuh, bukan. Tapi lebih puas hati kalau kita jaga sendiri. Kita nampak hati besar depan mata kan. Okey. Satu lagi, boleh tak cerita pada kawan-kawan sebab Amani memang telah di MW-kan oleh ibu lah kan. Jadi memang dah biasa guna produk MW. Jadi ada tak produk kesukaan Gen Y ni? Apa sebenarnya produk kesukaan Gen Y ni? Okey. Okey. Sebelum tu Amani nak cerita yang masa Amani pregnant, Amani pregnant masa dekat Egypt. Amani balik Malaysia 6 bulan dah pregnant. And
Ibu Amani bagi hadiah. Dia bagi, bila kita tahu pregnant perlukan suplemen kan. Daripada mengandung, suplemen menyusu sampai dan jaga anak pun kena ada suplemen juga. Bukan semata-mata ambil buah-buahan ataupun dari segi diet, makanan tambahan, daripada suplemen pun perlu juga. Jadi Mak Amani bagi hadiah masa tu set pantang, kalsium magnesium, natural B complex, Biosi Plus dan juga lecithin. And Amani makan benda tu sampai sekarang nampak result dia macam mana untuk diri sendiri, nampak result dia untuk anak macam mana. Okay, anak Amani sekarang 8 bulan, dia jarang sangat demam. Demam sekali je masa dia 7 bulan. Sebab masa tu tak tahu kenapa terjangkit tapi demam tak teruk. Okay, my favorite supplement is collagen peptide. You know, after you dah giving birth, after you dah beranak, tulang-tulang semua memang akan rapuh, memang akan kita back to normal, kita back to zero balik, kita dah reborn balik benda tu. Jadi collagen peptide ni sangat diperlukan untuk ibu-ibu, untuk orang yang baru lepas beranak, bukan untuk cantikkan kulit je tau, tapi untuk baiki tulang, untuk lebatkan, sihatkan rambut. Kan orang yang after birth, rambut dia akan gugur kan. Collagen peptide ni is very important. Amani nampak kesan dia, rambut dah tak gugur. Amalkan benda ni, Amani amalkan benda ni sejak bulan 3 months ago lah rasanya. And konsisten makan, efek dia very wow tau. Tulang sihat, rambut sihat, kulit sihat, of course lah kan. Apa lagi? The effect is very wow, very amazing. Baguslah. Amani memang consume benda ni daripada start 3 bulan lepas dan memang konsisten, nampak kesan dia macam mana. It is my favorite product until now. Tapi bukan ni je, banyak lagi produk lain is also my favorite. Nutrilite product bagus sangat compared to other brands. Sebab apa? Sebab dia ada ladang sendiri. Ladang sendiri tu ada diproses, dipetik, ditanam. Semua dia buat sendiri. Kita boleh tahu semua tu natural ingredient, tak ada chemical, tak boleh rosakkan buah pinggang kita. It was very good for me. Bagus sangat. Sebenarnya menyesal tak start Nutrilite daripada dulu. Tapi tak apa, sekarang Was dah ada guna, jangan berhenti. Jangan stop, guna terus consistently kan. Betul. Sebab nampak muka Amani sangat bersih, sangat glowing Terima kasih. Sebab bila kalau Amani tak bagi tahu yang Amani dah melahirkan, akak ingat Amani belum kahwin sebenarnya. Ya je. Iya. Itulah, okey. Macam okey, untuk Amani sendiri kan Amani Gen Y. Apa bukan nasihat lah, tapi apa kata-kata untuk kawan-kawan di luar sana yang masih belum nampak MV, yang mungkin rasa MV ni hanya untukkan orang atas, hanya untuk makcik-makcik. Boleh tak bagi sikit komen yang mana bagi inilah kata orang kata sepatah dua kata lah pada kawan-kawan yang kat luar yang masih belum nampak MV ni. Okay, Gen Y, please mulai sekarang tonjolkan diri anda. Kalau ada dalam grup ni, tunjukkan diri anda yang anda ABO, anda MW Business Owner. Gunakan media sosial, gunakan IG, Facebook, TikTok, gunakan kebolehan korang untuk share produk MW. Sekarang dah ramai sangat MBO on TikTok. Sekarang kita boleh guna formula monkey see, monkey do. Kita boleh ambil modal daripada ABO on TikTok, buat konten kita sendiri. And bila orang tahu yang kita ABO, contohlah kan, my customer, sebenarnya dia dah kenal, dia dah tahu produk MW. Dia tengok on TikTok. Tapi kenapa dia beli dengan I? Sebab dia tahu kawan dia jual MW. Jual produk tu, bukan jual MW je, jual produk MW. So dia tak akan beli dengan orang luar, dia akan cari kita juga bila dia tahu yang kita ni MW Business Owner. Okay, selain daripada tu, the key of success is consistency. Jangan korang fikir hari ni buat, ada orang nak beli dah. Tak boleh macam tu. Benda tu kena consistent for at least 6 months. After 6 months, you consistent buat every day, every single day, korang akan nampak result dia macam mana. And korang tak akan percaya yang tu result korang after korang consistent buat benda tu.
buat sharing everyday. Sharing pula bukan post poster tau, bukan post gambar produk only. Korang kena share, oh ni I guna produk ni, I nak tunjuk kat korang yang produk ni very good for you, gitulah. Korang tak boleh post poster sahaja. Korang kena trust the process, guna teknik monkey see, monkey do, always tanya apply. Jangan pernah bosan dengan apa yang korang buat hari-hari. Konsisten je buat. Tak payah pandang belakang, buat je. Tak payah fikir, buat je. Wow. Okay, Alhamdulillah, tahniah. Betul kata Amani. Itulah pentingnya brandingkan diri kita. Biar orang tahu yang kita buat MWay. Jadi kawan-kawan kita bila tengok dekat TikTok kan, bila dia tengok memang dia tak mungkin lah. Bila tengok orang luar kalau dia tahu kawan dia sendiri buat kan. Sebab kita orang Islam memang suka support kawan-kawan kan. Jadi akak memang sangat-sangat tertarik dengan apa yang Amani kata tadi. Mana buat hari-hari, jangan jemu selama 6 bulan. Kita sendiri akan nampak result dia. Okey, Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Amani di atas perkongsian yang sangat best. Banyak tips, banyak sangat info yang kita dapat. Okey, boleh tekan ikon api. Dah terbakar dah kan kita. Nampak tak Amani, yang mana seorang suri rumah. Tapi bukan suri rumah biasa-biasa, suri rumah yang sangat luar biasa. Yang mana sekarang dah rasa menyesal dia kata kerana tak buat MBA daripada dulu lagi. Tapi masih belum terlambat sebab selagi kita tak berhenti berusaha, selagi itu kita tak terlambat lagi. Okey, Alhamdulillah, tahniah kepada Amani. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, saya nak menjemput kita punya presenter kedua untuk sharing. Okey. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput bakal SP Awatif. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya kenalkan diri saya, Nur Awatif. Saya dibawa masuk ke dalam bisnes MWay ini oleh upline saya, Nazatul Shima dan Syarul Zaman. Saya dibimbing sepenuhnya oleh ADC Cikgu Ramli dan Kak Liza dan selalu sangat dibantu oleh lain-lain yang lain dah, maknanya kawan-kawan dalam bisnes MWay yang sangat seperti saya, yang sangat bagi semangat, selalu bagi semangat kat saya walaupun saya bukan satu lain daripada diorang tapi selalu bagi kata-kata semangat. Saya dalam MWay ni dah lama sebenarnya, hanya mendaftar. Dah 5 tahun dah. Tapi kita turun naik lah. Celup-celup je kadang-kadang. Tak tahulah kenapa kan. Kadang bisnes ni kita kadang down, kadang kita tak. Tapi sekarang rasa macam rugilah sebab memang tak buat betul-betul kan. Sekarang bila dah baru bangkit balik, baru nampak dia punya result, baru kita semangat dan kita cari circle yang positif sentiasa. Oh, okey, betul. Okey, ini memang kita alhamdulillah kita dalam grup D-Lines kan, sebab bila kita dah bersama-sama dalam grup D-Lines sebenarnya kita punya ukhuwah tu lebih. Jadi memang kita tak kira sideline ke lain-lain ke, tapi kita akan membantu each other kan. Okey. Alhamdulillah. Okey, Awatif. Okey, aku nak tanya. Dalam banyak-banyak bisnes kat luar, kenapa MBA menjadi pilihan? Okey, dalam saya masih ABO tapi saya ada jual benda lain. Saya jenis suka menjual. Saya suka jual-jual dapat duit. Saya suka jual-jual dapat duit. Suka duit lah kan. Saya seorang suri rumah. Dalam masa yang sama kita nak mencari satu income yang kita sendiri nak. Bukan rasa macam apa kita nak beli tu kita tak payah tunggu gaji suami. Saya jenis macam tu. Memang siapa tak suka duit, semua orang suka duit. Tapi kita kena ada usaha untuk dapatkan duit tu. Jadi kenapa saya masih setia dengan MWay sebab saya memang bertahan lah, takkan saya memang tiap-tiap tahun saya akan renew. Lepas tu saya suka buat, memang suka buat undi barang-barang elektrik. Lepas tu saya buat bisnes lain tu semuanya sekejap-sekejap. Macam buat bisnes yang ada daripada atas stokis, lepas tu leader, lepas tu agent, lepas tu sampai kat saya dropship. Dan kita akan jual tu kita untungnya sikit sangat lah. Nanti kita akan ada macam
Macam kita dalam Amway, walaupun kita ada upline, tapi harga kita direct daripada shop. Kita tak ada nak melalui upline, harga lain, upline makan sikit duit kita tu, tak ada. Itu yang bestnya dekat bisnes Amway. Amway adalah business partner kita. Walaupun kita memang ada upline tu kita kena ada, itu adalah coach kita. Kita nak berjaya, kita mesti ada coach. Jadi itu yang Diamond Editan bagi tahu, kita kena ada coach untuk kita berjaya. Kita kena ada, kita tak boleh berjuang seorang-seorang macam tu. Jadi saya pilih dia sebab dia adalah, saya anggap dia bisnes yang satu yang sangat special. Dia tak ada tipu-tipu punya bisnes dan dia dah lama dalam, kita dah tahu Amway ni memang dah lama sangat, memang dah lama dalam kita punya negara, jadinya bisnes lain tu sampai sekarang pun saya dah tak ada buat apa pun bisnes. Jadi memang setia dengan Amway. Selama 5 tahun pun bisnes lain pun dah tak ada dah. Dah tak nampak dah bisnes. Betul kan? Sebenarnya Amway adalah satu perniagaan yang sangat kukuh. Dah lebih 48 tahun dah pun ada dekat Malaysia. Okey. Sebenarnya kan bila akak tertariklah bila Awatif cakap banyak sangat bisnes dah buat sebelum ni. Betul. Apa sebenarnya Big Y Awatif kan? Sebab kita kadang orang fikir alah Gen Y ni bukannya ada Big Y. Dia tak ada komitmen sangat kan. Tapi boleh tak aku cerita kat kawan-kawan apa sebenarnya Big Y Awatif yang menyebabkan Awatif kuat selama 5 tahun ni? Apakah? Okay, dulu saya tak nampak sangat Big Y saya. Saya macam bisnes Amway ni susah saya rasa. Saya macam susah lah nak buat, susah lah. Saya pun kita tak faham. Sebenarnya kita tak faham. Bukan benda tu susah. Sebenarnya kita yang tak nak faham benda tu. Kita tak nak bagi peluang kat diri kita untuk faham. So kita tak cari ilmu. Jadi kita tak faham. Kalau kita faham benda tu jadi mudah. Jadi sekarang saya nak, kita come back. Saya kalau minta ilmu daripada orang, walaupun awak dah lama tak, saya macam di reborn, baru dilahirkan semula dalam Amway ni. Jadi Big Y saya sekarang, kalau macam dulu saya tak pasti apa Big Y saya, tapi sekarang Big Y saya adalah anak saya lah. Saya ada anak yang agak istimewa, jadi saya perlukan sesuatu yang untuk dia. Jadi yang kalau saya tak ada pun orang boleh bela dia dengan kita ada tinggalkan sedikit manfaat untuk dia. Macam tu. Wow. Big Y yang sangat Kalau kita tak cakap lah banyak sebab sedih tak boleh cakap. Ya, betul. Bila kita ada satu Big Y, dia akan menolak kita untuk kita betul-betul capai kita punya matlamat tu. Seorang ibu yang sangat hebat, betul. Ada anak syurga kan. Okey. Okey, sebagai Awatif kan. Okey, Awatif boleh sebagai seorang Gen Y kan, apa agaknya produk pertama yang Awatif guna dan mengapa? Maksudnya mungkin ada produk pertama yang Awatif guna dan kenapa nak beli benda tu? Okey, produk pertama saya dulu memang ke mana-mana pun saya akan share Calmette-D. Saya suka Calmette-D tu sebab saya beranak pun saya Caesar. Jadi bila saya dikenalkan dengan Calmette-D tu, saya bangun pagi tak sakit belakang, tak sakit badan belakang. Sebab setiap kali bangun saya akan sakit. Jadi tiap daripada first kita ambil tu sampailah sekarang dah 5 tahun saya tak pernah tinggallah Calmette-D saya tu sebab ia sangat membantu saya sebab saya dah epidural tulang belakang dah 2 kali. Jadi benda tu memang sangat membantu. Tapi memang Calmette-D tu memang menjadi pilihan saya dan adalah suplemen lain yang support saya juga memang banyak lah kan. Kita kena try produk. Jadi memang kalau saya nak cakap Calmette-D, Bio-C tu memang bantu saya lah, Salmon Omega. Dia sangat membantu saya. Wow, betul. Macam Kak Umay sendiri pun memang suka sangat Calmette-D sebab Kak Umay seorang yang tak minum susu. Memang best kalau kita makan Calmette-D sebab kita dapat manfaat daripada kalsium tu sendiri kan. Yeah. Betul, siapa yang ada yang pregnant, yang bersalin tu memang patut. Kita ibu-ibu ni kalau dah bersalin kita punya tulang tu cepat rapuh tau. Kita usia makin tua, kita terplay out sikit pun tisu kita akan koyak. Jadi saya share sikit bapa mertua saya dah amalkan Calmette-D pun dah lama tau. Usia dia pun dah 86 tahun. Jadi dia masih kuat lagi. Sebab
kita pun sedia maklum yang MW ni memang dah lama. Jadi sebelum saya masuk MW pun memang dia dah kenal MW. Dia dah memang dah dapat dah benda tu. Jadi memang tulang kuat, macam jatuh sikit kita orang bila berusia dia jatuh sikit dia akan tisu akan koyak. Kena X-ray lah, kena itulah, dia akan mudah rapuh. Jadi amalkan Kalmedi daripada sekarang. Betul. Dari satu rumah satu Kalmedi lah lepas ni Okey, okay, Awatif, sebagai seorang jenuai, ada tak macam kawan-kawan cakap, alamak tak nak lah MW ni bisnes makcik-makcik, MW ni bisnes yang dah lama kan. Kalau mungkin ada yang masih beranggapan begitu, apa pesanan Awatif pada kawan-kawan yang mungkin masih memandang enteng pada MW sebenarnya? Okey. Kalau saya nak cakap dalam ni, mungkin dalam ni semua kita orang MW kan, tapi saya nak pesan kalau ada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang lain yang buat macam tu sebab saya memang dah kena, itu pun boleh buat kita down tau sebenarnya. Sebab mula-mula bila kita tak ada ilmu ni, bila kita cakap MW, orang akan downkan kita. Jadi kita jangan down lah dengan apa yang diorang cakap. Kita tak boleh down, jangan cepat down dengan apa yang orang cakap. Kita nak hilang, diorang akan anggap kita ni macam bukan kita paksa beli, cuma kita share. Kadang kalau kita tengoklah kalau diorang dah tak nak kita share tu, kita tak perlu share lah pasal MW punya produk. Jadi kena kental je lah. Kata ADC jangan mudah touching, jiwa kena kental, macam tu. Jangan cepat sentap kan orang kata. Jangan cepat sentap. Sebab saya pun memang dulu cepat sentap. Orang cakap sikit kita dah down, nak nangis lah, rasa macam dah tak nak kawan dia lah. Tapi tak lah, jangan macam tu. Kita tak boleh macam tu sebab semua orang tak sama dengan kita. Betul. Sebenarnya kawan kita yang menolak MW tu sebenarnya mereka belum faham. Betul. Diorang tak faham. Kita kena bagi ruang kat diorang dan dalam masa yang sama kita share je. Diorang kan ada status WhatsApp kita kan, diorang boleh tengok. Jadi sebab pada saya, diorang condemn jugalah. Saya ada kawan yang condemn saya, tapi lama-kelamaan diorang pun dengar saya. Jadinya keep on sharing lah. Diorang akan tengok saya. Sebab tu kita kena yakin dengan produk sebenarnya. Bila diorang tengok, lama-lama diorang akan nak try lah juga. Nak try lah. Macam tu. Ya, Kak setuju keep on sharing kan. Kita sentiasa sharing. Dia nak tak nak tu belakang cerita sebab kita punya produk terbaik kan. Jadi kita tak rasa ragu-ragu sebenarnya kita nak sharing. Kadang-kadang kalau kita minta maaf cakap lah kalau kita jual produk yang mungkin tak berkualiti, kita takut nak share. Kita hari ni kita jual, itu kita dah cakap janganlah jumpa orang ni balik. Betul. Rasa takut. Kan. Tapi kita punya produk memang best. Jadi lepas kita dapat jual close satu produk tu, lepas seminggu, 2 minggu kita akan tanya, akak itu makan macam mana? Sebab kita tahu kita punya produk okey kan? Betul. Kena selalu servis diorang, tanya feedback, dan tu pun satu testimoni kita. Kita boleh gunakan benda tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Awatif banyak sangat. Minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap cara. Saya memang dah lama sebenarnya tak bercakap macam ni. Tapi macam kamu boleh cakap, Awatif jangan takut, cakap je. Saya mau cakap je, selalu cakap depan orang kan. Saya suka lah bercakap depan orang. Tapi yang bercakap kena ada ilmu lah. Tapi saya suka cakap depan orang. Kalau pergi demo tu saya suka cakap je. Tak tahulah. Wah, alhamdulillah, bagus. Kakak suka lah macam ni. Memang tak nampak tak ada salah apa pun Awatif. Semuanya bagus, semuanya terbaik. Terima kasih sangat-sangat. Tahniah diucapkan. Kawan-kawan boleh buat lambang api-api di ruangan chat kita sebagai tanda terima kasih kita kepada perkongsian yang hebat daripada Awatif. Okey, alhamdulillah. Pak kata Awatif tadi keep on sharing. Orang nak ke orang tak nak ke tak kisah. Kalau misalnya kata tak nak, janganlah kita duk hantar dekat personal dia, hantar gambar tu gambar ni lagi kan, promo-promo lagi. Tak perlu. Kita just letak dekat story, pasti dia akan tengok, pasti dia akan tahu kat mana nak beli. Mungkin hari ni dia tak nak, mungkin belum, bukan keperluan dia hari ni. Tapi once dia mungkin dia sakit kaki, once dia mungkin nak try, dia tahu nak cari kat mana. Jadi janganlah kita tinggalkan. Kalau orang tak nak, jangan tinggalkan dia. Tapi kita sharing je. Alright. Terima kasih kepada Awatif. Seterusnya
Kita ke perkongsian yang ketiga. Okey, kita menjemput Emilia. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Emi, apa khabar? Alhamdulillah, nervous. Terbaik. Okey, Emi, sebelum kita mulakan, Emi kenalkan diri dan juga barisan penajaan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Nur Emilia, lebih senang dipanggil Emi. Saya dibawa masuk MW oleh Nur Awatif dari Ridwan Nur Awatif. Itu makcik saya. Oh ya ke? Saya dibimbing oleh kesayangan saya, mentor saya EDC Cikgu Ramli dan Puan Noliza. Okey, kawan-kawan boleh letak gambar bunga-bunga di ruangan chat sebagai tanda tepuk tangan barisan penajaan Awatif. Penajaan Emi. Dah makcik tadi, dah tersalah sebut pula. Satu lagi Mi, sebenarnya kan akak dengan suara Emi macam jauh dekat tau. Macam tak clear sangat. Okey. Oh ya ke? Sekarang Sekarang okey tak? Sekarang okey tak? okey, sekarang okey. Seram. Okey, kena dekat. Okey, Emi nampak macam muda sangat. Umur Emi berapa ni? 22. Oh, 22. Okey Mi. Sebagai seorang Gen Y yang sangat muda orang kata, kenapa Emi pilih MW? Ke di MW kan? Masa tu lepas masa tu tengah pantang. Double lah suaranya Mi. Ada yang berdekatan dengan Emi ke? Tutup. Okey tak? Ada suara double kan? Okay. Ke double lagi? Double lagi. Kalau yang berdekatan kan biar jauh sikit. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. Sebenarnya saya masuk MW sebab nak beli bedak je. Nak beli bedak je. Bedak tu untuk anak. Masa tu tengah pantang, anak tengah kena ruam. Lepas tu yang start beli. Tu yang start masuk. Sebenarnya masuk sebab jadi pengguna je. Bukan nak menjual. Sebab saya masa tu ada menjual banyak barang. Kosmetik yang murah-murah. Yang lip tint tu kan. Lepas tu saya jual contact lens. Jadi macam bukan dropship. Bukan dropship. Ya, yang ada simpan stok. Tapi saya rasa jual tu macam sale kurang. Dia macam makin lama, dia viral sekejap. Okay, benda tu cantik sekejap. Lepas tu orang dah tak cari kita dah. Okay, lepas tu start join MW. Alhamdulillah rasa macam bila saya tak promote pun orang cari saya. Orang Facebook, orang WhatsApp, orang cari saya. Saya tak promote apa pun orang cari. Oh, menarik. Macam mana diorang cari? Adakah Emi ada buat TikTok ke atau buat status ke? Jenis suka sharing. Emi tak jual. Emi suka sharing. Jenis Emi macam produk ni bagus lah, anak aku kena ruam macam tu lah. Macam saja sharing kan. Macam kita share anak, perkembangan anak macam tu. Lepas tu bila start macam tu diorang tanya, anak aku pun kena ruam. Anak aku pun kena ruam. So mana nak beli benda tu? Lepas saya kata saya ahli. Saya tolong belikanlah. Tu start tu dari situ bisnes MW berjalan je. Wow. Saya jual yang macam suka-suka, sharing-sharing macam tu. Lepas tu dia sebab saya, anak susah nak dijaga dengan pengasuh sebab saya guna susu EDM. Susu yang diperah lepas tu masuk peti air. Susah untuk dijaga oleh pengasuh sebab pengasuh kadang-kadang tersalah. Suam air lah apa. Start tu saya rasa okey tak boleh. Aku kena berhenti kerja. Aku kena jaga diri. Start tu fikir macam mana nak ada income ni, macam mana.
kan, sebab bisnes lain semuanya macam tak boleh go. Lepas tu saya pun start promote MWay. Lepas tu yang dalam setahun alhamdulillah dah dapat 12%. Wow, tahniah. Hanya sekadar sharing macam ala-ala gitu je. Orang cari balik Adakah macam sekarang kan ada hashtag yang viral kan? Contohnya ada tak macam Amy punya hashtag yang maksudnya orang senang nak cari Amy. Dia macam kawan-kawan lain pun boleh lah kau nak tiru kan? Amy buat hashtag MWay, lepas tu lokasi kita. Bila kita letak contoh macam saya MWay Teluk Intan. Orang-orang Teluk Intan dia akan cari tahu. Faham. MWay Teluk Intan. Siapa yang keluar dekat situ. Tu yang diorang nampak sebab dekat Teluk Intan dengan Langkap ni tak ramai orang MWay. Wow, besarlah peluang potensi ni. Setelah itulah ramai cari. Terima kasih di atas tips dia. Kawan-kawan lain mungkin lepas ni boleh kita tukar. Selama ni kita buat MBA Business Owner kan, mungkin ramai MBA Business Owner. Nama kita mungkin tenggelam di situ. Jadi lepas ni kalau kita buat posting, buat nama MBA dan tulis sekali lokasi kita. Terima kasih Amy atas tipsnya. Okey, seterusnya. Okey, selain BY Amy mungkin tak nak hantar anak kepada pengasuh kan? Kerana masalah susu tadi. Ada BY lain tak? Family Amy. Okey. Yes. Sebab kami dari keluarga yang susah. Jadi Amy pula anak yang sulung. Amy tak sekolah habis tau. Amy sampai form 4, berhenti sebab nak kerja dan selesaikan hutang mak ayah. Anak yang sangat hebat. Itulah kerja dengan orang, gaji 300. Masa tu tahun 2016 itulah. Biasalah budak sekolah nak kerja, jadi gajinya memang gaji sikit-sikit lah. Tak ada orang kata tak ada SPM kan. Memang sikit-sikit. Duit tu lah yang bayar belikan baju raya adik-adik. Tak ada cerita lah. Start tu memang BY memang tak boleh, aku kena buat juga. Aku kena buat sungguh-sungguh. Aku kena beli ni, aku kena beli rumah untuk mak ayah. Aku kena ada kereta untuk mak ayah. Macam tu lah. So itu yang buatkan Amy kuat sampai sekarang. Wow, betul. Sebenarnya akak dah sedih. Jangan banjir. Tak apa Mi. Sekarang ada orang yang ada ijazah ke bahasa pun belum pasti lagi. Income mereka belum pasti lagi pekerjaan mereka kan. Mak kata EDC sekarang pendidikan kita pada hari ini sekadar pendidikan. Tapi nak dapat pekerjaan tu agak sukar kan. Jadi tak salah kot, tak ada SPM, tak ada masalah pun. Sebab dalam MBA tanya pun, awak ada SPM tak? Awak kan? Dalam MBA siapa yang ada BY, siapa yang boleh berusaha, siapa yang rajin, confirm dia yang akan dapat. Yes, Amy nak buktikan itulah. Lepas tu BY Amy nak bagi gaji dekat mak. Okay, macam mana gaji diorang yang sekarang, Amy nak gantikan gaji diorang duduklah rumah. Itulah BY Amy. Betul, anak yang sangat baik lah Amy. Baik. Okey Mi. Sebenarnya akak dah boleh nak tanya apa, akak dah sedih. Dah penuh dengan kesedihan je rasa. Itulah, semoga impian Amy tercapai, amin. Sebab segala impian yang baik kan mesti Allah akan mudahkan, insya-Allah. Okey, soalan yang sama juga akak tanya pada Amy. Mungkin ada kawan-kawan Gen Y yang masih ragu-ragu dengan MBA, yang masih sama-sama lihat MBA ni sepi je kan. Apa kata-kata Amy untuk mereka? Siapa yang dah buat MWay, teruskan, jangan stop. Sebab dalam MWay banyak sangat-sangat peluang yang kita sebenarnya tak nampak. Teruskan cari upline, teruskan cari mentor korang untuk dapatkan guideline, untuk dapatkan bimbingan korang. Lepas tu jangan letakkan alasan.
Tapi jadikan ujian dan cabaran tu untuk kita terus jalan. Down je bangkit, down je bangkit. Memang down tu orang kata lumrah lah. Semua orang yang pernah berjaya pun memang akan rasa down, pernah rasa down. Jadi kita yang kecil-kecil ni apatah lagi kan. Tu je lah. Dah buat, teruskan je, jangan stop. Sebab dalam MW memang banyak gila-gila peluang. Alhamdulillah. Terima kasih Amy. Jadi kan ujian kita pada hari ni, satu cerita kita bila kita dah berjaya nanti. Itu cerita yang bakal Amy cerita pada proud nanti kan. Tahniah Amy di atas perkongsian yang sangat nak kata menyayat hati. Banyak cabaran tapi still dah boleh 12%. Bukan senang nak pergi 12%. Tahniah Amy. Terima kasih juga di atas sharing, tips dan juga kata-kata nasihat tadi. Okey, boleh tekan api di ruangan chat kita sebagai tanda terima kasih kita pada Amy. Terima kasih juga Kak Umay. Sama. Okey, alhamdulillah ketiga-tiga presenter kita telah pun selesai berkongsi, sharing pada kita tips dan juga kisah mereka. Okey. Hari ni kita ada satu slot yang sangat best. Sebenarnya Umay sendiri teruja. Rasa excited sangat nak umumkan. Amy datang JB Artis Street tau. Esoknya datang rumah edisi belajar balik Perak. Oh, Aunty Amy ni ke yang kat Perak tu. Oh, okey. Tanya Amy Akak dengar kisah Amy baru akak tahu Amy lah orangnya. Kalau tidak akak nak jumpa mentor hari tu. Betul mentor cakap tak boleh. Nak jumpa dari ABO dari Perak. Okey. Okey Amy, okey. Kita nak ke slot yang seterusnya yang mana kita satu perkongsian, satu sharing yang sebenarnya sangat-sangat teruja. Sangat-sangat excited nak cakap. Kita ada satu slot khas daripada Langkawi. Teruja tak nak dengar perkongsian orang yang tengah bercuti di Langkawi? Kalau teruja boleh tekan 333 di ruangan komen. Okey. Macam tak ada orang tekan je, tak teruja ke? Okey, terima kasih Fatin Nabila. Terima kasih Kak Mas. Alright, okey, tanpa membuang masa, saya nak menyebut Sapphire Nur Molek. Dipersilakan. Kak Molek ada tak? Kak Molek tak ada kah? Sekejap ya. Kawan-kawan ada nampak Kak Nur Molek ke? Sebab tadi macam sekejap ya. Dah terkeluar ke? Okey, ataupun sebelum Kak Molek kita masuk semula, kita teruskan ke okey, macam ada. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, Kak Molek, macam mana di Langkawi? Tak tahu nak cakap sebab tak sangka okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Molek Yuti Johari. Disponsor saya hebat ini oleh FPDD Cikgu Azni Tak Abu. Dibimbing oleh Emerald Abang Mantan dan Kak Rabiin. Dipantau dan diberi tunjuk ajar oleh EDC kesayangan kita semua iaitu EDC Cikgu Ramli dan Kak Nuriza. Alhamdulillah. Okey. Jadi rasanya macam dah tak boleh nak tunggu sampai esok, dah tak boleh tunggu sampai hari Isnin, dah tak boleh dah sebab rasanya macam banyak sangat ilmu yang dapat kat sini yang rasa-rasanya memang dah tak sabar-sabar nak cerita. Macam itulah. Tapi malam ni saya tak nak cerita tentang tu, saya nak cerita tentang mengapa mengapa semua orang kena fight untuk pergi platinum. Okey? Kenapa semua orang kena fight? Okey, jadi saya ceritakan sikit pengalaman sepanjang saya berada di Langkawi. Okey? Siapa yang excited boleh tekan
api-api dekat bahagian komen. Saya nak tengok dulu. Kalau tak excited saya tak cerita. Tak tekan pun dah excited ni. Saya nampak banyak api yang terbakar dah kan. Okey, jadi saya ceritalah pada anda kisah saya bermula nak pergi Langkawi ni. Okey, jadi sebenarnya saya ni tak pernah terfikir dan saya tahu kalau kita fight pergi platinum kita memang dapat pergi Langkawi. Tapi saya memang orangnya tak suka bercuti. Tak suka macam jalan-jalan, saya tak suka sakit kaki, saya tak suka macam tu lah. Saya kalau pergi satu tempat saya pergi baru saya balik. Saya jenis macam tu. Saya tak suka nak buang masa macam itu. Jadi bila pergi Langkawi ni daripada rumah tu rasa macam berdebar sebab saya tak pernah naik kapal terbang jadi saya rasa macam ni pengalaman pertama. Jadi debaran tu untuk saya naik kapal terbang tu je lah. Sebab saya tengok Langkawi tu saya tahu ada burung tu je. Saya tak tahu pun Langkawi tu macam mana. Jadinya saya pun bermulalah jadi terima kasih yang menghantar saya, Wan Rashidah dan suami, hantar pergi airport sampai ke dalam. Tak lupa juga downline Asmah, itu Kak Ika dan pengasuh Asmah ni. Saya tak tahu nak buat apa lagi, tadi ada call. Dapat dengar tak suara saya? Dengar Kak. Okey, dengar. Okey, jadi permulaan tu sampai airport rasa macam takut-takut, tak pernah naik flight. Lepas tu saya telefon Cikgu Ramli. Saya ingat macam saya kena telefon mentor ni. Saya nak dapat semangat kan. Saya bagi tahu dia, saya cakap dengan dia, cikgu doakan saya, terima kasih. Semua saya dah wish dekat cikgu. Lepas tu cikgu kata, Molek, you jangan tidur. Cakap dengan Asmah, cakap dengan Napi, dengan Arul, jangan tidur. Cikgu cakap macam tu. Saya tanya dia, kenapa cikgu tak boleh tidur? Nanti flight tu sampai sampai jalan lain. Sebab you kena tekan loceng. Cikgu cakap. Jadi sebenarnya cikgu tengah bergurau dengan saya sebab saya pun tak tahu apa yang ada dalam kapal terbang dan cikgu membayangkan yang kapal terbang tu macam bas. Sebab kalau ikut kemampuan saya memang saya boleh naik bas je lah, betul tak? Tapi hari Selasa yang lepas saya dapat satu pengalaman, saya dapat tengok alam ciptaan Allah daripada atas dan saya rasa sangat-sangat bersyukur. Itu baru rasa naik kapal terbang tau sebab saya tak pernah naik. Jadi saya rasa macam ya Allah, cantiknya dunia ni, cantiknya alam ni, sebab itulah orang pergi holiday, orang nak tengok benda tu. Jadi saya ni tak pernah, so saya pun merasalah untuk tengok daripada atas. Saya nampak kat bawah tu, saya tahulah kenapa orang naik kapal terbang dia ambil gambar sebab dia nampak sesuatu yang sangat cantik. Okey, jadi bila sampai kat sini kita dibuat berjalan lah. Kita naik bas lah, rombongan kan. Kita naik bas sampai Langkawi, kita dijemput naik bas. Lepas tu orang-orang MW memang layan kita baik sangat. Baik sangat. Lepas tu dia bawa kita pergi tengok helang tu. Lepas tu dia bawa kita pergi hotel lah. Sampai dekat hotel, okey, saya tak dapat bayangkan apa itu Langkawi. Lepas tu bila saya masuk je, layanan tu jangan cakap lah. Layanan tu sangat-sangat luar biasa tau. Layanan tu sangat luar biasa. Bila sampai je, saya lupa nak cakap. Sampai KL dia bagi duit belanja. Satu orang dia bagi 150. Kita berdua dengan suami dapat RM300. Sampai sana dia bagi, dia kata ini duit makan cakap. So kita ambil lah. 300 tu saya buat beli coklat untuk downline saya. Okay, saya tak ambil pun. 300 tu untuk coklat diorang. Okay, lepas tu sampai kat sini kita orang masuk. Ya Allah, tak pernah rasa tilam macam ni. Memang kita masuk je kita tahu mahal. Bila saya google harga satu bilik ni, harga bilik ni dekat booking hari yang pertama saya masuk harga 2,550 satu malam. Okey, lepas tu saya diberitahu satu hari untuk perbelanjaan seorang EBO. Maksudnya kita bersama suami 2 orang lah. Seorang EBO sahaja untuk kahwin ni perbelanjaan RM10.
Berapa Ada Kak? banyak. 10,000. Wiyo. Lepas tu kalau kita fikir kan, okey, ada orang masih tak yakin dengan MBA, you fikir, kita ada 260 peserta. 260 peserta kali dengan 10,000 seorang. Bayangkan berapa banyak yang dia belanjakan untuk reward kita. Dan saya dah kahwin 7 tahun dengan suami. Belum pernah saya rasa dihargai macam ni. So you tak payah tunggu suami bagi ke tak bagi buat MBA ni. Minta izin saja. Jangan tunggu-tunggu dah. Kena fight. Buat betul-betul. Sebab kalau ikut logik lah, ya Allah, sampai macam gini sekali dia bagi. Ini baru dekat Langkawi tau. Belum sampai Istanbul, belum sampai Alaska. Tak tahulah yang cikgu cerita selalu tu. Memang sebenarnya saya berada kat sini, saya rasa tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap. Betapa, ya Allah. Itulah yang saya bercakap. Sebab asalnya saya bukan orang ada-ada. Saya seorang penjual nasi lemak, seorang pekerja kilang. Bila dihargai macam ni, saya rasa macam banyak kali saya menangis. Saya cakap dengan diri saya, ya Allah, baiknya Allah. Baiknya Allah bagi saya peluang ni. Hebatnya Allah bagi saya peluang ni. Dan saya betul-betul berterima kasih kepada barisan penajaan saya. Abang Lain, Kak In, Cikgu Ramli, kita. Saya tak sangka saya bawa adik saya untuk pergi kali pertama NPS. Saya betul-betul tak sangka. Saya tak habis-habis saya cakap, ya Allah, syukur ya Allah, syukur ya Allah saya jumpa MBA. So anda kat sini, anda bukan perlu fikir betapa susahnya nak buat MBA. Anda tak perlu fikir pun. Anda buat, anda betul-betul share, anda akan dapat ni. Anda betul-betul buat. Betul-betul cari upline, minta upline guide anda. Cari upline. Kebanyakan daripada kita ada masalah pun tak nak cari upline. Bercakap sendiri-sendiri, berbisik sendiri-sendiri, lepas tu kita tak qualified, kita tak boleh buat. Yang kita rasa benda ni susah, sebenarnya mudah. Semudah lintasan fikiran. Sebenarnya MBA sangat mudah. Jadi yang sedang queue untuk pergi, alhamdulillah, yang mana belum capai, anda kena capai. Kalau boleh buat 21% forever, sebab apa? Dalam negara sekali je kita pergi Langkawi tau. Lepas tu kita akan pergi luar negara setiap tahun. Yang penting kena forever 21. Kena belajar macam mana nak jadi forever 20. Okay? Jadi cukup ke Umay? Ke nak lagi? Tak, nak lagi Kak. Banyak ni cerita dia. Tak Okey, sabar, kamu tak sabar tunggu akak balik. Tapi tak apa, sebelum balik je akak dah cerita lagi. Kita orang excited sebenarnya. Cuma gambarannya lah, memang tak boleh nak kata masa makan malam tu memang makanan tak, kat sini makanan memang tak tahu nak kata. Memang apa saja ada. Tak sempat nak lapar. Kalau kita tak dapat makan dekat kedai biasa kita sibuk macam saya sibuk. Saya dengan Arus selalu sibuk, Asma pun selalu sibuk. Kita orang ni makan sebenarnya tak jaga sangat pun. Memang apa ada makan. Tapi bila kat sini rasa terbayar tau. Rasa terbayar. Sebab apa? Makanan tu sarapan saja rasa lebih daripada 100 pilihan. Wow. Bayangkan. Yang makan malam tu dengan seafood, Chinese food, Indian food. Semua ada. You pilih je nak makan mana. Cuma larat dengan tak larat je. Larat tak larat je. Jadi memang seronok. Rasa sangat dihargai. Rasa disayangi. Rasa macam ya Allah, tak tahu nak cakap. Macam itulah. Jadi kalau anda nak rasa apa yang saya rasa, anda fight lah. Fight betul-betul. Fight gila-gila. Sebab anda akan capai dan semua orang boleh pergi. Kalau orang macam saya boleh pergi, anda lagi boleh. Nak yang muda-muda Gen Y, ramai Chinese Gen Y. Muda-muda. Sayang kalau dia orang boleh, kita pun boleh. Kita ada dua tangan, kita ada satu mulut, kita ada dua mata, semua orang ada benda yang sama. Cuma membezakan kita adalah mindset kita. Jangan mudah mengalah. Kalau you dah dapat MBA, you pegang betul-betul. You pegang sungguh-sungguh MBA ni. Macam mana pandai tak pandai belajar. Sebab peluang untuk belajar sangat besar. Okay? Kan? Memang Betul. boleh. Orang boleh. Okay, bagi yang belum capai, anda kena capai. Untuk anda rasa
apa yang saya rasa? Keindahan tu. Keindahan tu. Anda tak percaya tengok Facebook saya berapa banyak gambar. Itu baru sikit, nanti saya akan up lagi TikTok apa semua. Nanti tengoklah. Okay, jadi siapa yang dekat dengan Keluang hari Isnin center meeting, siapa nak makan coklat datanglah. Okay, sebab hari tu dibuka untuk makan coklat. Tak datang, tak dapat. Okay, daripada saya, daripada Langkawi, saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Berada dekat dalam kumpulan kita yang hebat, sebab kat sini sebut je daripada kumpulan EDC Cikgu Ramli, orang tepuk tangan. Orang tepuk tangan kuat-kuat. Sebab apa? EDC kita terkenal dengan kebaikan. Satu Malaysia kenal dia. Okay, bila saya cakap kami daripada kumpulan EDC Cikgu Ramli dan oh ya Allah, dia suka sebab dia kata Cikgu Ramli terror Nutrilite. Ramai orang kenal cikgu. So kita yang berada dalam kumpulan, EDC, kita kena rasa bertuah. Sebab kita ada EDC yang sangat hebat. So kita follow EDC kita betul-betul, kita follow sistem yang ada, kita buat investor, kita fight, set matlamat betul-betul, kita akan capai. Okey, daripada saya itu saja. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang kurang baik datang daripada saya sendiri. Kalau anda nak rasa betapa hebatnya, berapa seronoknya Langkawi, anda kena fight sampai anda datang sini. Okey? Buktikan yang anda boleh, insya-Allah. Terima kasih Umay. Sama, alhamdulillah, terima kasih pada Kak Molek. Ya Allah, sangat teruja walaupun kita tak berada di Langkawi sekarang, tapi kita dapat rasakan kebahangan itu seronok tak? Jadi kita jom sama-sama kita fight untuk dapatkan layanan VVIP. Bukan dapat layanan VVIP je, dapat duit poket lagi 300. Siapa nak bagi kan? Yang lagi best, yang mana Kak Molek cakap, bila kita tak jaga makan kat sini kan, kita mungkin tak sempat nak makan, tak sempat nak tidur, tak sempat nak rehat. Tapi kita, pengorbanan kita tu terbayar bila kita pergi Langkawi nanti. Tadi ada terbaca yang mana Kak Nik cakap, di seminar ni hanya 10% je. Ya 90% kenikmatan tu bila pergi ALS nanti. Lagi berkobar-kobar rasa kan. Belum tutup voice, belum tutup mikrofon Kak. Okey, kepada kita boleh tekan lambang api sebagai tanda semangat kita, tanda teruja kita pada perkongsian Sapphire Puan Molek kita tadi. Jadi siapa yang tekan api-api ni, insya-Allah kita sama-sama fight untuk capai 21 forever. Okey, alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada berapa orang kita sekarang hari ini, yang kita dah ada 19 orang di Zoom. Tahniah kepada anda yang masih mengekalkan tempat duduk anda, masih setia bersama-sama kami. Dah ada 120 orang. Jadi dengan ini rasanya kita dah pun di penghujung majlis ilmu kita. Tak lengkap rasanya malam kita tanpa kita dengar kata-kata motivasi, kata-kata semangat daripada EDC kesayangan kita semua. Dengan ini saya menjemput EDC Cikgu Ramli. Dipersilakan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Maaf, dah kita punya edisi tengah drive. Okey, jadi kita kami on the way ke KL. Jadi minta maaf lah ya. Tahniah untuk Sapphire Direct Molek, tahniah kepada kita punya tadi speaker-speaker jemputan-jemputan tadi. Siapa? Nur Awati, Emilia dan siapa tadi? Amalia. Kita panggil Amy. Ada orang tadi kat orang tu. Okey, tahniah. Itu adalah permulaan yang bagus untuk anda semua. Dah dengar Molek cerita sendiri, orang yang tak pernah pergi melancong. MW bagi memang sangat teruja. Macam kita yang lain mungkin pernah lah berjalan, bercuti lain-lain, dah pernah naik kapal terbang. Yang tak pernah ni macam mana rasa? Macam tu juga anda. Akak anda semua fight betul-betul, sungguh-sungguh. Jangan cepat putus asa. Jangan lupa tambahkan sponsor, tambahkan APC, tambah ABO. Jangan cepat patah semangat. Dalam bisnes Amway, apa yang anda lalui sekarang, akak dah laluinya. Sama sahaja dari dulu sampai sekarang. Yang pentingnya anda semua kena fokus apa yang anda nak.
Kalau anda nak duit, betul-betul cari duit dalam Amway. Kalau anda nak melancong, betul-betul fight melancong untuk dalam Amway. Kalau anda nak pencen, buat sungguh-sungguh sampai dapat pencen. Bukan satu pencen, bukan dua pencen, banyak sangat pencen. Okey, Keza tak nak cerita banyak, itu saja. Okey, kita akan jumpa pada 30 hari bulan di seminar di Kuala Lumpur. Mungkin ada yang belum lagi daftar, sila daftar segera. Okey. Dan kita akan penuhkan kita punya Dewan HQ. Itu adalah yang saya sama sebab ramai kita punya speaker-speaker di situ yang sangat hebat. Okey, itu saja dan jumpa anda semua di Kemuncak Kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Cikgu Rami tak dapat. Halo, yes. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Waalaikumsalam. Memang hebat. Malam ni 3 Januari yang cikgu rasa memang sangat sentuh lah. Sangat sentuh tadi bila dengar Awati, Emilia berkongsi rasa tersentuh. Memang betul ramai orang masuk MBA lama, dia bukan masuk je tapi keputusan nak buat itu sangat penting. Dan cikgu percaya, cikgu sangat yakin bila anda dah buat keputusan, pegang keputusan betul-betul dan serius dengan keputusan anda. Fokus. Cikgu percaya tidak ada sebab untuk anda gagal. Tak ada sebab untuk anda tidak ke Paris. Tak ada sebab untuk anda tak dapat pendapatan tahunan. Pegang betul dan percaya dan yakinlah. The best pieces, the best team, D-line, the best upline, the best mentor kita ada. Don't worry. Pastikan 30 hari bulan, make sure bring your leaders. Cikgu ada satu topik yang akan cikgu bagi dekat anda. How to mindset to become ambassador. Kita bayangkan semua, kalau anda ada 300,000 sebulan pendapatan. Imagine macam mana life anda. Kalau Amy tadi baru 21 tahun, umur 25 tahun, 30 tahun jadi crown ambassador Amy. 300,000 sebulan. Habiskan duit ketika sampai umur kamu 70-80 tahun. Imagine how's your life. Jadi jangan fikir-fikir, jangan tangguh-tangguh, straight. Focus to our goal. Thank you. Jumpa anda 30 hari bulan di HQ MW Petaling Jaya. Bye-bye. Bye. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Aunty, terima kasih Uncle di atas kata-kata semangat. Bye. Hati-hati kata Uncle bawa kereta. Semoga selamat sampai. Macam mana nak tipu tak? Okey, bye. Okey, Alhamdulillah. Kita semua doakan semoga EDC berdua Jangan selamat lupa sampai. untuk rakan-rakan yang berada, yang rakan-rakan yang berada, yang dah daftar ke Perak, jangan lupa jumpa anda semua pada 23 hari bulan, hari Sabtu. Okey, di Ipoh. Okey, bye. Okey, Alhamdulillah. Okey, kepada kawan-kawan yang kat Perak, jangan lupa ya 23 Julai di Ipoh untuk berjumpa dengan mentor. Bukan senang nak jumpa mentor. Jadi capai peluang ni, grab peluang ni untuk sama-sama ke Perak yang berdekatan kan. Boleh pergi ke Ipoh Perak. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tahniah Suzy Hashim. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada mentor berdua. Okey, boleh buat lambang api-api-api di atas kata-kata semangat. Buat tanpa henti kan. Okey. Seterusnya, suka Umay nak ingatkan untuk program kita 30 Julai dan sorry. Okey. Dengar tak? Okey, untuk program kita 30 Julai nanti. Jadi siapa yang nak join masih boleh bagi nama pada upline masing-masing sebab tempat kita terhad. Terima kasih Amy. Tempat kita sangat terhad jadi bagi nama masing-masing sebab sangat-sangat berbaloi. Anda labuhkan RM20 untuk tiket seminar. Kerana kita ada banyak, kita ramai sangat speaker-speaker hebat, banyak sangat topik-topik menarik yang bakal kita sajikan
Okey, Alhamdulillah kita telah pun di penghujung. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga presenter kita sebentar tadi. Terima kasih kepada Awatif, kepada Amani dan juga Amy. Di atas perkongsian yang sangat menarik, di atas perkongsian yang sangat hebat. Dan tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada Saifaya Nur Molek dengan berada di Langkawi pun walaupun sibuk bercuti, walaupun tengah diraikan oleh MW di sana, tetap tak lupa kita di sini tetap nak juga berkongsi pada kita bagaimana keadaan beliau di sana, bagaimana memberi kita semangat sebenarnya. Dan seterusnya terima kasih kepada EDC walaupun dalam kereta masih lagi bersama-sama kita dengan meeting dengan kita kan, sama-sama memberi kata-kata motivasi. Okey, saya Siti Umairah binti Jumaha, saya memohon maaf sekiranya sepanjang pengacaraan saya pada hari ini ada terkurang, tersilap dan tersalah. Semua yang buruk itu daripada saya sendiri dan yang baik itu daripada Allah. Kita akhiri majlis kita hari ini dengan surah Al-Asr. Amin, amin. Okey, pada kawan-kawan, jom kita buka video, ambil gambar dulu. Sama-sama. Sama-sama Kak Zaini. Okey, jom Pak, siapa ada Pak An ambil gambar ke? Okey, Alhamdulillah. Okey, kita nanti boleh dengar ulangan program kita pada hari ini. Nanti Pak An akan share link dekat YouTube. Pada kawan-kawan boleh tengok semula lah. Mungkin ada kawan-kawan yang tak sempat dengar kan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Tahniah MC hebat. Tahniah, terima kasih Tahniah semua. Tahniah semua. Terima kasih. Bercuti saya Nomolek. Tahniah. Terima kasih Kak Liza dan Cikgu Ramli atas Mandu.